Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada petang ini kita dapat sambung lagi darah kita tentang akidah salaf. Sebagaimana yang kita ketahui, manhaj salaf, pegangan salaf, keseluruhan perjalanan hidup salaf, khususnya yang berkaitan dengan akidah, semuanya adalah terbaik bagi pegangan kepada umat Islam. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memuji golongan ini di dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin, kamu adalah merupakan sebaik-baik umat. Tak ada dah umat yang paling baik melainkan umat yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairul quruni qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun ataupun zaman, masa adalah zamanku, kemudian kurun yang berikutnya dan juga yang seterusnya. Sahabat, golongan kurun tabi'in, tabi'un tabi'in. Kerana ajaran Islam yang dipegang oleh mereka adalah satu ajaran yang asli, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia datang, sebegitulah yang mereka pegang dan mereka sebarkan, tanpa berlaku tokok tambah, sebarang penyelewengan, sebarang tambahan. Kerana agama Allah, yakni Al-Quran, yang diturunkan melalui Al-Quran ini adalah merupakan suatu acuan, suatu kaedah, suatu pegangan, suatu celupan yang datang daripada Allah, yang tidak perlu ditokok tambah. Sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Agama Islam itu adalah suatu kaedah, celupan, acuan daripada Allah, dan kami kepadanya beribadat. Jadi bab agama ni tuan-tuan, dia tak perlu pening, sebab benda tu dah ada. Khususnya berkaitan dengan masalah akidah, kepercayaan, pegangan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Rasulullah beriman dan juga para sahabat, benda tu dah ada sebelum kita beriman kepada Allah. Sebelum kita meletakkan kepercayaan, keyakinan kepada Allah, keyakinan itu telah dipegang oleh Rasulullah dan para sahabat. Di perkara itu telah termaktub di dalam Al-Quran dan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang yang mempelajari akidah salaf ini, dia tidak pening, dia tidak keliru. Suatu akidah yang sangat jelas, tepat dan mudah difahami. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut, sebelum kita masuk kepada tajuk ni, kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala larang kita memisalkan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Fala tatribu lillahil amsal.
Janganlah kamu bandingkan Allah dengan sesuatu. Contohnya kalau kata Allah Ta'ala atas arash, oh mesti atas dia makan ataupun jihah. Sifat yang memerlukan jihah, sifat yang memerlukan makan ini sifat baru. Oh tak boleh pegang macam tu. Sedangkan Allah Ta'ala kata jangan kamu sebut tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bandingkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesuatu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wala taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan kamu kata sesuatu terhadap Allah sesuatu yang kamu tak tahu. Sebab tu saya nak ketengahkan di sini sesuatu yang Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran dan disebut oleh Nabi di dalam hadisnya, kita jangan sebutlah. Jadi akidah salah ni jelas. Sesuatu yang termaktub dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Ada pun akidah yang orang berpegang dengan akidah falsafah ni, hak tak sebut dia sebut. Hak tu jadi pening tu. Hak Quran tak sebut, hadis tak sebut, dia pergi sebut. Dia kata ini sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang tak disebut dalam Quran, dalam hadis, disebut oleh mereka. Dan mereka nak cuba nak menyamakan. Bila kita berpegang dengan sifat-sifat Allah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan hadis ini, semacam menyamakan, menyerupakan Allah dengan yang baharu. Okey, kita masuk kepada pendahuluan. Tauhid uluhiyah merupakan matlamat tauhid rububiyah. Manusia tidak mungkin akan melakukan tauhid uluhiyah kalau mereka tidak melakukan tauhid rububiyah. Kalau mereka tidak melakukan tauhid rububiyah terlebih dahulu, sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini, tauhid rububiyah yang tidak berakhir dengan uluhiyah pula tidak ada makna. Tauhid uluhiyah merupakan kunci syurga dan jalan selamat menuju akhirat. Ia memindahkan kehidupan manusia daripada kecelakaan kepada kebaikan. Tauhid uluhiyah mengumpulkan sekaligus antara ikrar hati dengan amalan soleh. Di samping itu, ia juga menjadi pemisah antara Islam dengan syirik. Pertamanya tentang masalah tauhid uluhiyah, rububiyah dan juga tauhid asma' wa sifat. Di sini perlu kita jelas dan kita perlu memahami dengan lebih sempurna, kerana di zaman sekarang ni orang kata pembahagian itu tidak ada di zaman Rasulullah. Pembahagian tauhid tiga ini tidak dilakukan oleh Rasulullah. Hanya dimulakan oleh Ibn Taymiyah, disambung oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Tuan-tuan, kalau kita belajar tauhid, belajar apa dia, akidah tahawiyah, sebelum wujudnya Ibn Taymiyah, apatah lagi Muhammad Abdul Wahab, benda itu dah ada dibahaskan oleh para ulama 300 tahun hijrah, 400 tahun hijrah. Okey, kalau kita tak belajar kitab-kitab yang macam tu, kita tengok Quran pun sudah cukup. Dalam Al-Quran tu sendiri disebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah, akan engkau kami minta pertolongan. Itu menjurus kepada tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Itu menjurus tauhid apa? Rububiyah. Pembahagian tak ada. Okey, kalau kita kata memang cara mengaji tauhid di zaman Nabi, Nabi tak membahagikan rububiyah, uluhiyah, tauhid, sifat, asma' wa sifat. Tauhid yang dipelajari yang selain daripada ini, ada tak dibahagikan oleh Rasulullah? Pun tak ada juga. Kalau begitu, setiap pembahagian yang dikemukakan oleh para ulama, kita tak boleh pakai kerana benda tu tak wujud zaman Rasulullah. Contohnya kita sembahyang. Rukun 13 Rasulullah bagi tak? Kamu sembahyang, di antara syarat nak sembahyang ni kena ada niat. Niat kena ada 3 pula, qasad, ta'rak, ta'yin. Rasulullah hajar tak benda tu kepada para sahabat? Pembahagian tu, qasad, ta'rak, ta'yin. Rasulullah hajar tak para sahabat sembahyang? Sedangkan Rasulullah kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah sebagaimana kamu melihat aku semayang. Rasulullah sebut tak perkara batas semayang berapa? Rukun semayang ada berapa? Ada tak pembahagian bab semayang macam tu sebagaimana yang kita belajar zaman sekarang ni ada di zaman Rasulullah? Jawapannya ada tak? Tak ada, tak boleh pakai ya? Maknanya kalau orang pakai logik, kita pun boleh pakai logik. Jadi agama tidak selesai dengan logik. Dia selesai dengan fakta, dengan hujah dan juga dalil.
Jadi apabila diperkenalkan tauhid rububiyah, mempercayai Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam, mencipta, menghidup, mematikan, memberi rezeki, menurunkan hujan. Bila kita tahu semua itu dicipta, dijadikan kepada Allah, nampak kebesaran Allah. Menjadikan langit, bumi, perselisihan malam dan siang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, perselisihan malam dan siang adalah menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Bila seseorang dah faham, dah telah memiliki, telah meyakini alam ini ada penciptanya, dan alam ini setelah dicipta diurus oleh Allah, dia akan membawa kepada tauhid uluhiyah, bahawa tiada sesuatu yang layak disembah melainkan Allah. Itu matlamat daripada rububiyah. Setelah dia mengiktiraf Allah Ta'ala Tuhan, Allah Ta'ala pencipta, Allah Ta'ala menghidupkan, Allah Ta'ala mematikan, memberi rezeki dan sebagainya, setelah itu diiktirafkan, dia akan membawa kepada suatu tauhid yang paling tinggi, yang lebih daripada itu, iaitu kepada pengabdian diri kepada Allah, sehingga dia sanggup mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau daripada orang kafir ni tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, sebab dia dah ada keyakinan di sudut rububiyah. Dia tidak mengiktiraf berhala sebagai Tuhan dia, berhala mencipta, berhala memberi rezeki, berhala yang mematikan, berhala menghidupkan, tak ada. Dia hanya meletakkan Allah sebagai pencipta, membawa kepada ketundukan kepada Allah hasil daripada keyakinan yang pertama. Apa keyakinan yang pertama? Dia telah mengiktiraf Allah sebagai rububiyah. Jadi yang ni, tauhid rububiyah ni, sebab itu kita kata di dalam pengajian tauhid 3 serangkai ini, tauhid rububiyah ni orang kafir pun ada. Jadi ada pihak tak boleh terima. Macam mana orang tauhid ada tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah ni maknanya mengiktiraf bahawa alam ni ada penciptanya, ada pengaturnya, sebab Allah sendiri yang sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau kamu tanya penduduk Mekah, siapakah yang menjadi langit dan bumi, nescaya mereka mengatakan Allah. Yang mengatakan orang kafir mempunyai tauhid rububiyah, siapa kata? Bukan Ibn Taymiyah, bukan Muhammad bin Abdul Wahab, bukan golongan Salafi ataupun golongan Sunnah, tetapi Allah sendiri yang sebut. Jadi kita ikut sahaja. Okey, kita tengok seterusnya, sebab daurah ni dia bukan baca secara lafziah. Nama pun daurah. Diberi masa lebih kurang 2 jam untuk tamatkan sebuah risalah ni. Dia satu daripada buku yang besar yang tuan-tuan belajar kan. Saya betul state ambil satu tajuk-tajuk yang tertentu yang diamanahkan kepada saya untuk membahaskan. Jadi maknanya nak habis 2 jam ni, dia kalau baca secara lafziah memang tak habis. Daurah ni dia baca, dia ambil kesimpulan daripada apa yang ada di dalam buku. Maksud tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah melibatkan mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba. Ia juga dinamakan sebagai tauhid ibadah. Tauhid uluhiyah merujuk kepada tauhid uluhiyah melibatkan mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba. Ia juga dinamakan sebagai tauhid ibadah. Maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah tu yang kita mengucap tu kan. La ilaha illallah. Apa maksud? Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang ma'bud, tiada yang disembah melainkan Allah. Tiada yang layak disembah melainkan Allah. Kerana setiap yang disembah dipanggil ilah. Sembah apa pun dipanggil ilah. Semua tokong, berhala, matahari, semua dipanggil ilah. Di sudut bahasa. Di sudut bahasa. Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Wahai Muhammad, adakah kamu tidak mengetahui ada di kalangan manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Bila dia semua hawa nafsu dia, bermakna dia telah mengiktiraf, mengakui hawa nafsu itu Tuhan. Jadi di sudut bahasa setiap yang disembah dipanggil ilah. Cuma ilah
Ada ilahul haq, ilah yang benar iaitu Allah, wa ilahul batil, ilah yang salah disembah iaitu selain daripada Allah. Tauhid uluhiyah merujuk kepada iktikad yang jelas pasti bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang sebenar, yang disebut ilahul haq. Dan tidak ada ilah selain darinya. Selain Tuhan yang disembah, selain daripada Allah adalah batil. Begitu juga dengan mengesahkan Allah dengan ibadah, ketundukan dan ketaatan yang bersifat mutlak. Maknanya ibadah sembah kepada Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat mutlak, maka tak boleh dibangkang, tak boleh khilaf, tak boleh kita sanggah. Ketaatan kepada Allah dan juga Rasul adalah ketaatan mutlak. Mutlak ni apa dia? Tak boleh beza, tak boleh bagi alasan. Sama ada suka ataupun tidak suka, mesti kena sembah. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah. Dia ada perkataan atiu. Begitu juga ketaatan kepada Rasul ada perkataan atiu. Di sini para ulama tafsir kata ini ketaatan mutlak. Wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin daripada kalangan kamu tidak ada perkataan atiu. Maka ketaatan kepada pemimpin, maka ataupun para ulama, dia bukan suatu ketaatan yang mutlak. Maksudnya apa? Kalau sekiranya pemimpin ataupun ulama yang berbeza dengan Al-Quran, maka tak wajib kita taat. Sebab ketaatan kepada mereka bukanlah merupakan ketaatan yang mutlak. La ta'atan fi makhluqin, la ta'atan li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada mana-mana makhluk yang derhaka kepada Tuhan. Di sini menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasul sahaja adalah merupakan suatu ketaatan yang mutlak. Tidak boleh mensyirikkannya dengan sesuatu tanpa mengira sesuatu itu. Maknanya tak boleh syirik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Sesuatu ni apa? Apa-apa sajalah. Mensyirikkan, menduakan. Mengiktiraf ada Tuhan yang lain, layak disembah, yang berkuasa sebagaimana Allah. Tak boleh syirik. Sebab Allah Ta'ala itu Esa. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dia Esa. Pertamanya Esa, maka tidak boleh dibahagikan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Ta'ala itu Esa. Satu. Dan Allah juga kita boleh sebut dengan perkataan satu. Saya ada sebut beberapa kuliah saya, ada satu kuliah di tempat saya tu. Ada seorang ustaz angkat tangan bangun. Dia kata tak boleh sebut satu, dia kata dia kena sebut Esa. Satu adalah sifat makhluk. Macam satu ni, 1/2, 1/3 boleh dibahagikan. Saya kata Allah sendiri sebut wa ilahukum ilahun wahid. Wahid tu apa? 2 ke 3? Wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Esa pun Allah Ta'ala sebut dalam Quran, satu pun Allah Ta'ala sebut. Sebab tu saya kata tauhid salah ni senang. Dia tengok Quran. Bukan satu yang di sana wujudnya 2, 3 bermaksud ada syirik. Satu di situ tidak ada 2 bagi Allah, tidak berbilang bagi Allah, tidak ada syirik bagi Allah. Itu maksud satu. Dia kira macam matematik tu. Kalau satu boleh 1/2, 1/3 boleh bagi pula. Sebab apa? Dia memang akal dia, otak dia. Jadi maknanya tauhid salaf tidak begitu. Apa yang disebut oleh Allah, sebegitulah yang kita pegang. Ibadah tidak dilakukan kepada yang lain selain daripadanya, yakni kepada Allah seperti solat, puasa, zakat, haji, doa, memohon pertolongan, melakukan nazar, menyembelih binatang, bertawakal, takut, harap, cinta dan lain-lain semua kepada Allah. Ini penting mengaji tauhid uluhiyah rububiyah ni. Barulah kita tak pergi kepada sesuatu tempat yang dianggap sebagai apa? Berkat. Pergi satu tempat, sesuatu makhluk yang kita rasa takut, kita berdoa kepada dia. Tempat-tempat kita kata karamah, kita doa. Minta doa di situ. Ini punca daripada tak faham tauhid uluhiyah rububiyah. Menganggap ada sesuatu yang lain ada kuasa memperkenankan doa. Ada kuasa memperkenankan doa. Itu yang jadi masalah. Tidaklah kita kata bila orang tersilap di dalam kefahamannya, orang ni murtad, kafir, syirik. Nak kata orang kafir, syirik, murtad,
yang khilaf dengan pengertian tauhid rububiyah tu kena bersiasat pula, dia ada bab lain pula. Dia termasuk di dalam satu kaedah ma'ulima minad din bid darurah ataupun al-ma'lum minad din bid darurah, pengetahuan umum kepada agama. Kalau orang tu orang jahil, orang awam, dia buat sesuatu yang bercanggah dengan akidah Islamiah, kita tak direct secara langsung terus kata dia kafir, sebab masalah kufur Islam ini dikena jelas. Termasuklah pendirian pegangan Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya Kashfus Syubhat. Di dalam kitab ni disebut dia terlalu teliti, terlalu payah untuk menghukumkan orang syirik dan kafir, sebagaimana dakwaan pihak tertentu kepada beliau. Kalau tersalah, kita kena bedah siasat dulu. Kerana isunya, seseorang yang masuk Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah, keislaman dia itu jelas. Keislaman dia itu terang. Nak mengatakan dia kafir, kena ada suatu dalil yang terang juga, baru boleh kita kata dia kafir. Imam Abdul Wahab berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam satu peperangan, sebahagian sahabat, termasuk Khalid Al-Walid, bila mereka menghunuskan pedang kepada orang kafir yang dikepung ni, di zaman Rasulullah di dalam sesuatu peperangan, bila dah tak boleh nak lari, orang kata terandas ke dinding dah, tak boleh nak lari, mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Mereka sebut la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, mereka menyebut sabba'na. Khalid Al-Walid tak faham apa maksud sabba'na. Sabba'na maksudnya kami tinggal agama lama masuk agama baru, iaitu masuk agama Nabi Muhammad. Ada di kalangan mereka orang kafir pada masa itu sebut la ilaha illallah. Khalid cantah juga, pancung. Lalu orang mengadu kepada Rasulullah. Selain daripada Khalid, ada lagi sahabat yang bertindak membunuh orang kafir yang sebut la ilaha illallah di dalam peperangan. Bila Rasulullah tanya kenapa bunuh dia, dia kata innama qalaha ta'awuzan. Mereka sebut la ilaha illallah tu kerana takut kepada pedang kami, bukan kerana ikhlas nak mengucap 2 kalimah syahadah. Rasulullah kata asyaqaqta an qalbihi, adakah kamu belah dada dia, kamu tengok dia ikhlas tak ikhlas? Sebab ikhlas ni masalah hati. Masalah hati siapa tahu? Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati. Rasulullah pun berdoa kepada Allah, Allahumma inni abra'u mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri apa yang dibuat oleh Khalid Walid ini suatu kesilapan. Dia bunuh orang yang sebut la ilaha illallah. Daripada hadis ini, Muhammad bin Abdul Wahab meletakkan kaedah di dalam pegangan dia, pendirian dia, tak boleh sesuka hati menuduh orang kafir. Kerana dia masuk Islam jelas dengan menyebut la ilaha illallah. Nak kata dia kafir mesti jelas kata dia kafir. Mesti mengemukakan dalil, hujah dan bukti. Cuma di dalam pengajian tauhid uluhiyah rububiyah, kita kata kalau sembah kubur, minta kepada kubur, kita kata syirik. Memang hukum asal meyakini sesuatu selain daripada Allah memberi bekas, memberi kuasa, syirik. Tapi bila seseorang yang buat macam tu, kita kena bedah siasat. Mungkin dia jahil, mungkin dia tidak ada maklumat. Kita kata perbuatan syirik, individu itu belum tentu syirik. Jadi tidaklah orang yang berpegang kepada akidah salaf ataupun golongan sunnah, termasuklah Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, yang dikatakan ekstrim, keras, cepat, mudah menghukumkan orang kafir. Tidak begitu sebenarnya, kecuali orang yang tak baca kitab dia. Orang mengambil pendapat, hujah, tulisan-tulisan yang dikemukakan oleh musuh dia, memang benda buruk lah. Dapat benda-benda yang tak elok lah, yang bukan merupakan pendirian dia sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maksudnya engkau sahaja ya Allah yang maha yang kami sembah, dan engkaulah sahaja yang kami memohon pertolongan. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan siapa yang menyembah Tuhan lain yang lain bersama Allah, Allah disembah, Tuhan lain yang disembah, itu dipanggil syirik lah, menduakan. Mendua ataupun menyekutukan dengan tidak berdasarkan sebarang keterangan mengenainya, maka sesungguhnya hitungannya dan balasan amal yang jahat itu disediakan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan berjaya. Maksud ilah dan roh, menurut Abu Haytham, kalimah Allah berasal daripada ilah. Aliha ya'lihu ilahan. Apa maksud? Yang disembah. Dia tidak menjadi ilah sehingga dia menjadi Tuhan yang berhak disembah bagi penyembahnya.
Bagi penyembahnya pula, dia adalah Tuhan yang maha pencipta, pemberi rezeki, pengurus dan berkuasa di atas segala sesuatu. Imam Ibn Al-Qayyim pula menyatakan nama Allah menunjukkan dia adalah Tuhan yang berhak disembah dan dipertuhankan oleh segala makhluk daripada segi kasih sayang, pengagungan, ketundukan dan tempat tumpuan, harapan bagi melepaskan segala hajat dan membendung segala kemudaratan. Selain daripada Allah, tidak layak disembah. Sebab itu di dalam pengertian, di dalam maksud dan juga tafsiran kepada la ilaha illallah, apa maksud? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang ma'bud, yang layak disembah melainkan Allah. Kalau sembah juga selain daripada Allah Ta'ala, maka Tuhan-Tuhan yang disembah itu tidak layak disembah. Tidak boleh kita mengiktirafkan bahawa dia sebagai Tuhan. Sebab itu di dalam kalimah asyhadu, hak kita duk mengucap tu hari-hari tu kan, asyhadu an la ilaha illallah. Apa makna asyhadu? Asyhadu, aku bersaksi. Apa makna bersaksi? Asyhadu ana aqiru, ana a'lamu, ana atayaqanu, ana a'tarifu. Aku mengiktiraf, aku yakin, aku faham, aku ikrar bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Sebab tu kalau kita faham apa makna asyhadu tu, kita mengucap tu rasa kemah. Kalau tidak mengucap rasa tak kemah, apa makna asyhadu? Ni adik-adik yang baru belajar tu, apa makna asyhadu? Kena tahu, asyhadu maknanya aku yakin, aku faham, aku sedar, aku iktiraf, aku akur, tak ada Tuhan yang lain yang layak disembah melainkan Allah. Sebab itu sekali-sekala bila orang nak masuk Islam, jangan sahaja menterjemahkan asyhadu itu dengan makna bersaksi. Kita kena bagi dia faham. Kadang-kadang orang bersaksi orang tak faham. Asyhadu alla ilaha illallah tu kalau orang masuk Islam kita kata aku yakin, aku faham, aku sedar, aku iktiraf bahawa Allah Taala itu Tuhan. Itu makna, itulah yang dimaksudkan makna asyhadu. Sebab itu di zaman Nabi SAW, bila Rasulullah mengajar orang kafir masuk Islam, ada orang Badui kata, hadza amrun takrahuhul muluk. Ini suatu ucapan, suatu kalimah yang dibenci oleh semua pemerintah dalam dunia. Sebab pemerintah dalam dunia yang kafir menganggap mereka Tuhan. Tetapi bila mengucap dua kalimah syahadah, selain daripada Allah, tidak boleh diiktiraf sebagai Tuhan. Hanya pengiktirafan tersebut layak kepada Allah. Itu yang orang takut tu. Jadi asyhadu itu maknanya apa? Kita kena jelas. Jadi segala kita nak melepaskan hajat, doa, nak melahirkan kegerunan, ketakutan hanya kepada Allah. Permulaan dakwah para rasul tertumpu kepada seruan arah melakukan ibadah. Firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Di zaman Nabi, bila Nabi SAW ajak orang beribadah kepada Allah, tidak boleh melakukan sebarang ibadah selain daripada Allah. Apa maksud ibadah? Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah minal aqwali wal af'al. Ibadah itu nama yang merangkumi, nama yang meliputi sesuatu perbuatan, perkataan yang disukai oleh Allah. Kas-salah, waz-zakah, wad-du'a, wan-nazri, wa ghairi zalik. Seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, nazar, korban dan sebagainya. Apa makna ibadah? Sesuatu perkataan dan perbuatan yang dikasihi oleh Allah. Itu maknanya ibadah. Ianya hanya berhak kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Okey, di zaman Nabi ini SAW, bila Nabi kata hanya berhak Allah Taala sahaja yang layak disembah melainkan Allah. Jadi orang kafir tanya, ilahukum, orang kafir tanya Nabi kan, amin zahabin huwa amin fiddatin. Kalau apa yang kami sembah ini bukan Tuhan, tak layak diiktiraf sebagai Tuhan, kamu ajak suruh sembah Tuhan lain. Tuhan kamu ni Tuhan lain daripada apa yang kami sembah. Tuhan kamu ni macam mana?
turunnya ayat Quran, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, itu di antara ciri ataupun sifat Allah. Dan yang kedua ni disebut di dalam ayat ini sifat Tuhan. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Sifat Tuhan tu macam mana? Senang je nak faham. Allazi khalaqakum, yang mencipta kamu. Berhala yang kamu sembah tadi mencipta kamu tak? Buat kamu tak? Menghidupkan dan mematikan kamu tak? Tak, maka tak layak dipanggil sebagai Tuhan. Bukan sahaja buat kamu, wallazina min qablikum, buat orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Nenek moyang kamu dia yang buat. Berhala buat tak? Berhala tak buat kan? Tak layak dianggap sebagai Tuhan. La'allakum tattaqun. Kalau itu yang kamu pegang, itu yang kamu faham, mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang takut kepada Allah. La'alla ni kita belajar bahasa Arab dipanggil mudah-mudahan. Tetapi dalam Quran, la'alla ni pasti. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana golongan yang terdahulu. Semoga kamu bertakwa. Dengan puasa, semoga kamu bertakwa. Maknanya pasti kamu jadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Kalau berpuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, berpuasa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab tu Nabi sebut orang yang tak jaga dia punya lisan, perkataan dia di dalam bulan puasa tidak berhajat bagi Allah. Allah Ta'ala tidak berhajat an yada'u ta'amahu wa syarabahu. Allah Ta'ala tak penting pun kamu tinggalkan makanan dan minuman. Kamu hanya tahan makan dan minum, tapi mulut kamu tak jaga, mata, tangan kamu tak jaga. Patang larang di dalam bulan puasa. Allah Ta'ala kata tak berhajat kamu tinggal makanan dan minuman. Tak penting kamu berpuasa yang jenis yang macam tu. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Buku surat berikutnya, kedudukan Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan umat Islam. Hal tersebut kerana Tauhid Uluhiyah merupakan kewajipan pertama yang wajib dilakukan oleh seorang mukallaf, iaitu beribadah kepada Allah mengikut apa yang disyariatkan. Mengikut apa yang disyariatkannya dan menjelma dalam kalimah syahadah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Ia dapat dilihat dalam pelbagai aspek, antaranya kesemua para rasul menyeru ke arah tauhid kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Awal-awal prinsip dasar dakwah yang disampaikan oleh para rasul, bukan sahaja Nabi Muhammad SAW, semua rasul. Asas akidahnya memperkenalkan Allah dulu supaya manusia mengiktiraf Allah Tuhan dia. Memperkenalkan Allah Tuhan dia, bukan berhala-berhala yang mereka sembah. Kalau yang tu selesai, mudah untuk disampaikan dakwah, mudah untuk mereka menerima dakwah-dakwah yang lain, hukum hakam yang lain, masalah-masalah yang lain, pegangan-pegangan yang lain, kepercayaan kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari kiamat, qada dan qadar, senang. Sebab itu diletakkan kepercayaan Allah Ta'ala dulu. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya kami membangkitkan kepada setiap umat itu akan seorang rasul, di mana rasul ini tugasnya mengajak manusia sembah Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Apa makna taghut? Ma'ubida min dunillah minal awsan wal asnan wasyayatin wa ghairi zalik. Taghut ini sembahan selain daripada Allah. Berhala, tokong, syaitan dan semua benda yang disembah selain daripada Allah, itu dipanggil taghut. Sembah lain daripada Allah, maka itulah taghut, itulah yang dipanggil Tuhan yang batil, yang salah. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un alim. Barang siapa yang mengkufuri taghut, tidak mengiktiraf taghut sebagai Tuhan. Taghut tadi siapa dia? Selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia telah beriman kepada Allah, dia telah memegang suatu simpulan tali yang sangat kukuh.
Maknanya akidah dia mantap, akidah dia jelas. Dia tolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, sembahan-sembahan yang lain daripada Allah, dan dia mengiktiraf Allah sebagai Tuhan. Bukan senang hadirin sekalian, seseorang yang telah mempunyai keyakinan, kepercayaan, i'tiqad, akidah, pegangan selain daripada Allah itu Tuhan dia, berhala, tokoh, matahari, bintang dan sebagainya, itulah yang dipegang sekian lama. Sejak dia mula mengenal Tuhan, menyembah, diajar oleh nenek moyang dia, ibu bapa dia, dikata itu Tuhan. Kita nak tarik dia punya keyakinan supaya sembah Allah menjadi satu perkara yang sangat sukar. Sebab itu asas dakwah yang disampaikan oleh para rasul, dia tekan betul-betul masalah akidah ni. Nabi Muhammad SAW 13 tahun, panjang masanya, sebab nak rungkaikan keyakinan tokong tu Tuhan. Hak duk sembah begitu lama. Bila ditanya kenapa kamu sembah tokong ni, kadang demo pun berjawab, bukan mereka pun daripada kalangan orang kafir tidak juga mengiktiraf 100% bahawa berhala sebagai Tuhan. Mereka kata illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, supaya mereka dapat mendekatkan diri kami kepada Allah, kepada Tuhan yang sebenar. Kami nak direct sembah Allah Ta'ala ni tak layak, tak mampu. Dengan dosa, maksiat, kemungkaran kami kepada Allah ni, nak direct sembah tak boleh, kena ada perantaraan. Tu yang bahaya tu, jadikan sesuatu sebagai perantaraan untuk melakukan ibadat kepada Allah. Melakukan ibadat kepada Allah ni perlukan kepada perantaraan. Dia tak boleh direct terus kepada Allah. Ini cukup bahaya. Untuk menyelesaikan masalah ini, perlunya memahami tauhid rububiyah dan juga uluhiyah. Nak tarik keyakinan supaya percaya kepada Allah. Setelah sekian lama mereka beriktikad tokoh berhala itulah sebagai Tuhan. Kesemua para rasul menyeru ke arah tauhid kepada Allah Ta'ala dan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Yang kedua, syirik yang berlaku dalam kalangan masyarakat manusia adalah berlaku dalam bentuk syirik daripada sudut uluhiyah, dan bukan syirik kerana menafikan wujudnya Tuhan dan keesaannya daripada segi pencipta dan pemberian rezeki. Hak tu mereka iktiraf kan? Mereka iktiraf Allah Ta'ala turunkan hujan. Dia tak kata tokong turun hujan. Hujan pun pembawa rezeki. Hujan pembawa rezeki. Dengan air hujan itu dia menumbuh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan mengeluarkan buah-buahan. Lalu Allah Ta'ala kata rizqan lakum. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was sama'a bina'a wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Mereka iktiraf Allah Ta'ala turun hujan. Hujan ni sumber rezeki. Hujan sumber rezeki. Orang kafir iktiraf. Maksudnya di sudut rububiyah tidak ada masalah. Cuma di sudut uluhiyah nak meyakinkan berhala yang disembah itu tidak layak. Allah Ta'ala saja yang layak. Hak tu mereka tak ada. Sebab tu dia kata syirik berlaku dalam kalangan masyarakat manusia adalah berlaku dalam bentuk syirik dari segi uluhiyah, dan bukan syirik kerana menafikan kewujudan Tuhan dan keesaannya daripada sudut pencipta dan pemberian rezeki. Matlamat penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Muka surat berikutnya 144. Dalil-dalil menjelaskan tauhid uluhiyah. Banyak ayat-ayat Quran menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Antaranya kewajipan orang-orang musyrik mengiktiraf tauhid rububiyah bagi mengiktiraf tauhid uluhiyah. Al-Quran berulang kali menjelaskan Tuhan yang Maha Pencipta merupakan Tuhan yang berhak disembah dan bukan yang selain daripadanya. Ia menumpukan kepada dua permasalahan, iaitu pertamanya mengetahui bahawa Allah itu Esa dari segi pencipta dan pentadbiran. Keduanya mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu merupakan Tuhan yang mengurniakan nikmat zahir dan batin. Kena i'tiqad Allah Ta'ala itu Esa di sudut penciptaan. Maksudnya menjadikan langit dan bumi hanyalah Allah. Bukan Allah Ta'ala itu Esa di sudut zat sahaja. Begitu juga di sudut perbuatan.
Allah Ta'ala ni di dalam mencipta alam ni, makhluk tidak berkongsi dengan yang lain. Dia sahaja yang mencipta. B. Penjelasan Tuhan yang disembah oleh manusia tidak berhak dijadikan Tuhan. Tuhan-Tuhan yang menjadi sembahan manusia tidak berhak dijadikan Tuhan kerana ia tidak dapat mencipta segala sesuatu. Sebaliknya ia sendiri dicipta oleh manusia. Misal firman-Nya. Maknanya Tuhan-Tuhan yang disembah tu tak layak kita panggil Tuhan. Sebab dia sendiri dijadikan. Kan batu tokong kan dia dijadikan, diciptakan kan. Dia sendiri pun orang buat. Macam mana orang nak sembah dia? Macam mana nak diiktiraf dia sebagai Tuhan? Dia sendiri pun dicipta, dibuat. Tuhan-Tuhan ni bersifat mencipta, bukan dicipta. Jadi oleh kerana itu, selain daripada Allah tidak layak dianggap, dikira sebagai Tuhan. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Maksudnya, dan mereka yang kafir mengambil benda-benda yang lain daripada Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang tidak dapat mencipta sesuatu pun. Bahkan benda-benda itu diciptakan oleh penyembah-penyembahnya dari bahan-bahan di bumi. Bahan-bahan di bumi itu mungkin daripada batu buat Tuhan, mungkin daripada pokok. Orang jahiliah dulu dia buat Tuhan dia daripada buah kurma, dia buat patung kan, buat ada telinga, mata. Dia bawa lah ke mana-mana, dia sembah. Sampai suatu keadaan dia lapar, buat daripada kurma. Kurma kan boleh makan. Dia tarik telinga sikit kan, tarik hidung makan, akhirnya habis. Dimakan Tuhan. Jadi maknanya selain daripada Allah ni, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang yang kafir ni tidak layak dianggap sebagai Tuhan. Sebab mereka bukan bersifat mencipta. Mereka diciptakan, dijadikan. Sebab tu dia kata di sini oleh penyembah-penyembah daripada bahan-bahan di bumi. Dan benda-benda itu pula tidak berkuasa mendatangkan sesuatu bahaya dan sesuatu faedah untuk diri sendiri. Bahala tu boleh memudaratkan orang yang disembah tak? Boleh beri manfaat tak? Boleh bagi mudarat tak? Tak boleh. Boleh mendengar tak? Boleh melihat tak? Boleh beri makan tak? Bahkan mereka diberi makan. Macam mana dianggap sebagai Tuhan? Letak apa dia? Apple, limau, mikai, buah nanas. Sekarang ni dia letak yang plastik tu. Sebab ada orang makan lah. Tuhan tu tak makan lah. Orang lain pergi, budak-budak nakal pergi makan buah-buah tu. Sekarang ni dia pandai letak plastik je. Dia tipu Tuhan dia. Ni tak boleh cerita lebih-lebih ni. Orang kata penghinaan ni. Padahal itu yang disebut dalam Quran kan. Kena saman pula. Jenuh nak bayar ni. Ini bukan satu bentuk penghinaan perbezaan. Kalau tengah kan dalam Quran pun ajar kan, jangan kamu caci wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi al'an. Tengah sembah tu tak boleh lah kita kata bengong kamu sembah ni pahala kan, mata buta pekak, tak boleh makan, tak minum, tak boleh kutuk macam tu. Cuma di dalam pengajian kita kena jelas sembahan tu salah, kafir tu salah, dia bukan Tuhan. Tuhan ni bersifat mencipta. Itu tidak panggil penghinaan. Kalau tengah dia sembah tu, kita kata bengong kamu ni, duk sembah benda tu. Hak tu dia panggil hina. Apa ni benda ni pekak, tak kau ni pekak, buta. Kamu sembah kamu ni bengong ke? Tak, hak tu salah. Rasulullah tak pernah buat macam tu. Cuma di dalam penjelasan kita membezakan ilahul haq wa ilahul batil. Itu sahaja. Jadi tak perlu jadi isu. Bukan satu penghinaan, suatu penjelasan. Ayat di atas menempelak orang-orang musyrik yang menyembah selain daripada Allah. Dan menjelaskan kesalahan mereka kerana menyembah Tuhan yang tidak dapat menciptakan sesuatu. Ia juga tidak dapat memberikan kemanfaatan maupun membendung kemudaratan. Selain itu, Tuhan-Tuhan yang menjadi sembahan manusia, sembahan baik manusia, malaikat. Kadang-kadang sembah manusia, kadang-kadang sembah malaikat. Jin, syaitan, berhala, pokok dan lain-lain tidak dapat merubah apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ia tidak merubah kemudaratan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan.
Berhala tu tak boleh nak buat sesuatu, memberi sesuatu munafaat, faedah, tidak dapat memberi bekas, memberi kesan. Qul id'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrik, suruhkanlah orang-orang yang kamu dakwa boleh memberi pertolongan selain dari Allah. Maka sudah tentu mereka tidak berkuasa menghapuskan bahaya daripada kamu dan tidak dapat memindahkannya. Kalau seseorang yang berhadapan dengan bencana, musibah, malapetaka, Tuhan yang disembah tu tok kong boleh selesai tak masalah dia? Mereka ada sesuatu hajat. Adakah hajat mereka diperkenankan oleh Tuhan mereka selain daripada Allah? Tak boleh. Jadi sembahan itu sia-sia lah. Sembahan itu, peribadatan itu sia-sia. Dia buat, Tuhan dia buat. Lalu dia melahirkan mahabbah, melahirkan kasih sayang, melahirkan ketakutan kepada Tuhan yang dia buat. Macam orang buat orang-orang. Orang-orang tahu ya? Di sawah padi, bila ada binatang, burung-burung untuk makan padi kan, orang tua-tua kita dulu dia buat orang-orang. Orang-orang ni letak kalau orang-orang tu patung lah, dia letak, kalau orang lelaki letak kopiah atas, baju Melayu, bawah tu pakai kain pelekat. Kadang-kadang kita pun buat, masa saya ni orang kampung. Tengok orang tua-tua buat. Kadang-kadang ayah ajar buat macam tu, supaya burung tengok dia lari lah. Masa-masa tu ada pukat tahan burung ke apa. Bila tengok, burung tengok macam lembaga macam orang, dia kata orang duduk dalam bendang. Burung ke binatang-binatang pun tengok, dia tak makan lah padi-padi yang ditanam tu. Tujuannya itu asalnya. Kita pun petang tu lepas asar kita keluar, pergi pekan ke masjid mana-mana, lalu ke bendang. Tengok lah gelap. Masa tu lampu pun tak ada, lampu jalan pun tak ada. Tengok orang-orang ni macam hantu. Dia tak perasan dah siang tadi dia yang buat tu. Dia tengok tu macam orang duduk tengah bendang, pakai kopiah, baju Melayu. Ni confirm lah satu raya ni. Dia tengok tu dia hunggar lah. Tahu hunggar? Orang Kelantan dah sini. Dia hunggar tak cukup tanah. Dia punya larinya, takut berhatu tu tadi, sampai letih, sampai penat. Sampai mengeluarkan peluh yang banyak, letih, mengah. Fikir-fikir balik. Oh, sebenarnya patung tu dia yang buat. Itulah contoh yang orang buat berhala ni, dia takut pada berhala, bagi makan kepada berhala, dia sayang kepada berhala tu. Dia sendiri buat, dia sendiri yang melahirkan ketakutan. Dia sendiri mengiktiraf sebagai Tuhan. Penjelasan tentang tauhid yang wujud dalam diri orang musyrik. Orang musyrik apabila menaiki kapal di lautan mereka, lautan kemudian kapal tersebut dipukul ribut dan berada di dalam gelombang laut yang amat dahsyat, sehingga membuatkan ia hampir-hampir tenggelam. Ketika itu mereka meyakini tiada ada Tuhan yang boleh menyelamatkan mereka selain Allah. Bila terdesak cari Allah Ta'ala yang sebenar. Ilahul haq, ilahu batil dia tak ada intiraf. Dia tak sembah Tok Kong, masa tu tak mengharapkan Tok Kong tu yang memberi bekas, memberi kesan. Dia kata Allah macam Fir'aun kan. Dekat nak mati dia mengiktiraf Allah tu sebagai Tuhan dia. Dia beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dia termasuk di kalangan orang yang menyerah diri kepada Allah. Bila dah minum air tu dekat nak mati, masuk nyawa sampai ke halqum tu kan. Dia kata dia beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Allah Ta'ala kata, Al-ana wa qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang ni ke baru nak beriman? Masa kamu sehat dulu, segar, tak tenggelam di dalam laut, tak minum air, kamu tak nak beriman. Sekarang ni kamu nak beriman. Kamu termasuk orang yang melakukan kerosakan. Lalu Allah Ta'ala kata, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami peliharakan jasad kamu, badan kamu, litakuna liman khalfaka ayah. Nak bagi pengajaran orang yang akan datang. Jasad Fir'aun ada tak sekarang ni? Ada lagi. Orang kata, saintis suntik bahan kimia untuk mengekalkan jasad dia tak hancur. Allah Ta'ala kata Allah sendiri yang jaga jasad dia. Allah sendiri, aku yang menjaga jasad dia. Menjadi pengajaran kepada orang yang ke belakang. Kerana siapa yang lawan Allah Ta'ala, mungkin Allah Ta'ala boleh buat macam tu. Dah mati dah, badan tak hancur.
Jadi sebab apa? Bila terdesak, mesti cari Allah. Kalau kita baca sejarah Lenin yang pengasas kepada komunis kan, dia tak percaya Tuhan. Agama ni candu masyarakat. Agama Islam dia jadi lalai ajak kepada ketuhanan dia, kepada Tuhan dia. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu pun sama. Jadi dia buat mencipta satu pegangan, satu etikad Tuhan tu tak ada. Tapi bila dia sakit nak mati, dia kata ada satu kuasa yang dapat menyembuhkan dia. Setelah ahli doktor peribadi dia, pakar perubatan, dia makan macam-macam ubat tak sembuh, akhirnya dia meyakini Allah Ta'ala yang boleh menyembuhkan. Sebab manusia ni dia ada fitrah. Sifat semula jadi dia. Hati asalnya, semua orang yakin Allah Tuhan. Sebab itu Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah semula jadi. Kedua ibu bapanya lah yang menyahudikan dia, menasranikan dia dan juga memajusikan dia. Maknanya asalnya setiap bayi yang dilahirkan itu mengiktiraf Allah sebagai Tuhan. Pengiktirafan Allah sebagai Tuhan bukan ketika dilahirkan, bahkan ketika berada di alam roh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Adakah aku Tuhan kamu? Ya, kami saksi Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Muka surat 150. Kalimah syahadah la ilaha illallah. Makna kalimah syahadah ialah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ia disebut di dalam banyak Al-Quran. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dia dalam la ilaha illallah dia ada dipanggil apa? Nafi dan isbat. La ilaha, tiada Tuhan. Segala yang disembah oleh manusia selain daripada Allah, Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah, itu bukan Tuhan. Maksud bukan Tuhan di sini, bukan Tuhan yang benar. Itu dipanggil ilahul batil. Di dalam penafian itu, kita nafi Tuhan mana tu? Saya dalam kuliah bab akidah ni, saya selalu ulang benda yang sama dalam isu ini. Yang tiada la ilaha, tiada Tuhan tu, Tuhan mana yang kita tolak tu? Yang kita isbatnya Allah, itu jelas. Illallah kita isbatkan Allah. Nafi tu Tuhan mana? Siapa nak jawab? Sebahagian daripada kitab, nafi itu tiada Tuhan bukan menafikan berhala, tokoh, matahari, bintang, jin, syaitan, jembalang yang disembah oleh orang yang bukan Islam. Bukan nafi yang tu. Dia kata nafi Tuhan yang lain daripada Allah, sekiranya ada di dalam hati kita, Tuhan yang sama power dengan Allah, sama berkuasa dengan Allah. Yang tu kita nafikan dalam zihin kita, dalam pemikiran kita dan juga dalam hati kita, yang kita isbatkan Allah. Ada pun berhala bintang itu dia sememangnya bukan Tuhan. Nak nafi macam benda-benda tu dah ada, dia kata. Nak nafi berhala sebagai Tuhan, matahari, bintang yang disembah oleh orang bukan Islam sebagai Tuhan, tak boleh nafi. Sebab benda tu dah ada. Nafi apa? Kita nafi ni benda yang kod ada dalam andaian kita, kod ada yang dalam andaian kita, ada Tuhan yang seumpama dengan Allah, itu dinafikan. Sebenarnya penafian ini salah. Sebab dalam Al-Quran kata, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya dalam keadaan kaum Nabi Nuh itu menyembah berhala, menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Allah Ta'ala rakamkan cerita ini dalam Al-Quran. Nabi Nuh kata, ma lakum min ilahin. Tidak ada bagi kamu mana-mana Tuhan ghairuhu, lainnya selainnya Allah. Maknanya menafikan Tuhan yang lain daripada Allah, berhala, tokoh, itu yang dinafikan. Kalau penafian yang pendapat yang pertama tadi, kok ada Tuhan selain daripada Allah, kok tu memang tak ada, nak nafi apa? Kok tu memang tak ada, nak nafi buat apa? Hak ni memang ada, hak tu yang kita nafi. Nafi yang kita tak iktiraf. Bukan menafi tentang kewujudan. Dia memang wujud berhala ini. Kita menafikan kelayakan. Bukan menafikan kewujudan. Menafikan kelayakan. Kelayakan dianggap sebagai Tuhan. Wujud tu dia memang wujud, dia memang ada. Yang tu dinafikan. Kelebihan kalimah syahadah la ilaha illallah.
Kalimah syahadah merupakan kalimah kejayaan kerana yang mengucapkan akan masuk syurga dan selamat dari neraka. Ini kejayaan, selamat orang mengucap dua kalimah syahadah. Dia telah mengiktiraf, menganggap, beriktikad Allah sebagai Tuhan. Buku surat 154. Syarat-syarat penjagaan kalimah syahadah. Walau bagaimanapun, semata-mata melafazkan dua kalimah syahadah tidak mencukupi. Ia memerlukan syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Tak padan. Tak cukup sekadar kita mengucap dua kalimah syahadah. Dia kena ada suatu kewajipan lain lagi sebagai tambahan. Itu asas. Kalau kita nak buat bangunan, dia kena ada tiang, dia kena ada tapak. Tapi tak jadi bangunan lagi. Kalau tiang saja, tapak saja, tak jadi bangunan lagi. Kesemua ni, keseluruhan ini, dinding, kabung, apa semua ni, tingkap, pintu dan sebagainya, barulah layak dianggap sebagai sebuah bangunan. Yang pertama, memahami kandungan kalimah syahadah. Tak padan, tak cukup dengan mengucap. Tetapi kita kena faham apa yang terkandung di dalam kalimah syahadah. Yang kedua, meyakini kalimah syahadah. Dia faham dan dia yakin. Nampak? Dia faham dan dia yakin. Yang ketiga, membenarkan kalimah syahadah. Mengiyakan. Mengiyakan maknanya mentasdikkan dalam hati. Apabila seorang mengucap kalimah syahadah ataupun kalimah tauhid, kenalah ucapan yang dilakukan bertepatan dengan apa yang terdapat di dalam hatinya, iaitu hatinya benar-benar mempercayai keyakinan apa yang diucapkannya. Sebab tu dia kata al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Kalau orang munafik dia mengucap tetapi dia tak mengiyakan dalam hati, itu syarat sah kalimah syahadah. Sah ucapan, nak dianggap seseorang itu Islam, ikrar dan juga tasdik, cukup. Syarat sah. Adapun wal amaru bil jawarih ataupun wal amalu bil arkan, diikuti dengan amalan-amalan, itu kesempurnaan iman. Sah cukup dah yang tadi. Mengucap tu dah sah lah tu. Yang keempat, mengucapkan kalimah syahadah dengan penuh keikhlasan, bukan terpaksa sebagaimana yang disebutkan tadi kan. Terpaksa tak boleh. Sebab itu kalau kita paksa orang masuk Islam, dikira tak sah keislaman dia. Kalau kamu tak masuk Islam, tembak kepala kamu. Aku sembelih tegur kamu. Tak sah sebab la ikraha fid din. Tidak ada paksaan kepada agama. Tak boleh. Dia kena secara keikhlasan, sukarela. Yang kelima, menerima kalimah syahadah dengan kandungan zahir dan batin. Bukan terima secara zahir tanpa disertakan dengan kepercayaan kepada batin, keyakinan di dalam hati kita. Orang-orang yang mengucapkan kalimah syahadah ataupun kalimah tauhid hendaklah menerima kalimah tersebut dengan kandungan dengan sepenuh hati. Hal tersebut kerana orang yang menolak dan tidak menerimanya akan dihumbankan ke dalam neraka. Ke dalam neraka, manakala yang menerimanya sepenuh hati akan dimasukkan ke dalam syurga. Yang keenam, menundukkan diri kepada kalimah syahadah, zahir dan batin. Apa yang orang yang mengucapkan kalimah syahadah hendaklah menundukkan diri kepada zahir dan batin. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa man yuslimu wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah dengan ikhlas, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh. Dan ingatlah, Allah jualah kesudahan segala urusan. Wa man yuslim, aslama yuslimu islaman. Islam ni apa maksud? Maknanya menyerah diri. Al-Islam bermakna al-istislam. Islam dengan makna menyerah diri. Kita menyerah diri kita kepada Allah, maka kita telah dianggap sebagai tawanan-tawanan Allah. Bila dah jadi tawanan Allah, kita tak boleh bangkang apa yang diperintahkan oleh Allah. Kena terima segala arahan Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin. Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama ma fis samawati wal ardh taw'an wa qarhan wa ilaihi yurja'un. Adakah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada agama Islam mereka memilih?
sedangkan segala makhluk yang berada di langit dan di bumi semuanya tunduk kepada Allah, dan kepada Allah mereka dikembalikan. Maka ketundukan di sini adalah ketundukan berserta dengan hati, dengan tulus ikhlas kepada Allah. Yang ketujuh, mengasihi kalimah syahadah dan kandungannya. Kalimah itu kita sayang, kita ikut, kita patuhi apa yang kita ucapkan. Jangan kita cuba batalkan ucapan kita yang mengiktiraf Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruhnya. Muka surat 162. Perkara-perkara yang membatalkan kalimah syahadah la ilaha illallah. Setelah seseorang itu menjadi Islam, sama ada dengan dia mengucap dua kalimah syahadah, kalau dia daripada bukan Islam, bila dia mengucap dua kalimah syahadah, dia telah dianggap sebagai seorang Muslim. Ataupun seseorang yang lahir daripada kedua ibu bapa yang beragama Islam, dikira Islam. Okey, bila dia jadi Islam, seseorang yang telah Islam, dia boleh jadi kafir bila dia telah melakukan sesuatu perkara yang membatalkan syahadah dia, membatalkan keislaman dia, yang membatalkan keyakinan dan juga keimanan dia. Perkara-perkara yang membatalkan kalimah syahadah la ilaha illallah melibatkan tiga aspek utama, iaitu melakukan syirik besar. Syirik ni dia ada terbahagi kepada dua, kan? Pertamanya syirik, kita kata yang kecil yang tidak membatalkan syahadah dia, iaitu seperti riak, sombong, semua takabur, syirik juga tu. Yang keduanya syirik besar yang melibatkan sesuatu perbuatan, tindakan yang dia lakukan menyebabkan dia terkeluar daripada agama Islam. Yang kedua melakukan kufur besar. Yang ketiganya melakukan nifaq i'tiqadi, nifaq i'tiqad, munafik i'tiqad. Munafik terbahagi kepada dua. Pertama ni dipanggil nifaqul fi'li. Yang keduanya dipanggil nifaqul qalbi. Hak ni sebab tu kita penting mengaji akidah dengan betul. Adapun di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, banyaknya menceritakan tentang nifaqul fi'li, munafik di sudut perbuatan. Seperti apa? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka bangun mendirikan sembahyang, mereka menunaikan sembahyang dalam keadaan malas. Itu salah satu daripada sifat nifaq, sifat munafik. Wala yunfiqunahu illa wa hum karihun. Mereka tidak menafkahkan, menyumbangkan sesuatu pada jalan Allah melainkan dalam keadaan benci, tak suka bersedekah. Kalau bagi juga rasa berat ni, rasa menyesal bagi sumbangan, bagi duit, bagi harta benda kepada jalan Allah Taala. Masjid, surau ke, pekerjaan-pekerjaan kebajikan ke, dia bagi. Memang dia bagi. Tapi dalam hati tetap puas hati. Tak tenteram, rugi, rasa menyesal. Itu di antara ciri orang munafik. Wala yazkuruna Allaha illa qalila. Mereka tidak mengingati Allah melainkan sedikit. Tengok ciri-ciri nifaq yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ini dipanggil nifaqul fi'li. Hak tu kita kena jelas, supaya kita tidak cepat menuduh orang yang berbeza dengan kita, individu, pihak ataupun golongan yang berbeza dengan kita, kita kata munafik. Tak boleh. Dia berpeganglah dengan apa-apa aliran pun. Ini dipanggil nifaqul fi'li. Nifaqul fi'li ini nifaq perbuatan, kita pun boleh ada. Kita pun boleh berlaku benda tu kepada diri kita. Kalau dalam hadis, ayatul munafik salasatun. Wa idza tumina khana, wa idza haddatsa kadzaba, wa idza khasama fajara. Beri amanah dia khianat. Bila berjanji dia mungkir. Bila berdebat mesti dia nak menang. Tak mengaku kalah. Orang bagi fakta, bukti, dalil, hujah, dia tak mengaku kalah. Dia tak mengaku dia salah. Itu ciri munafik. Semua yang kita sebutkan tadi, itu semuanya nifaqul fi'li, nifaq perbuatan. Yang tu tak menjadikan seorang itu kafir, tak terkeluar daripada Islam. Perbuatan itu tidak boleh, tak perlu wujud dalam diri kita, kita kena buang. Tetapi tidak boleh dianggap seseorang itu dianggap sebagai munafik. Yang kedua dipanggil nifaqul qalbi, nifaq hati. Dia mengaku Allah Ta'ala Tuhan di sudut zahir, hati dia tak percaya. Hati dia tak percaya Allah Ta'ala tu Tuhan dia.
Tak mengiktiraf Nabi Muhammad sebagai rasul yang diutuskan oleh Allah. Yang ni lah yang termasuk di dalam ayat Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam api neraka Allah yang paling bawah. Hak ni ya. Sebab tu terbahagi kepada 3. Hukum hakam yang muncul daripada pembatalan kalimah syahadah la ilaha illallah. Bila mengucap tu, boleh terbatal kalimah tu dengan melakukan sesuatu perkara yang menyebabkan jadi kufur, murtad dan juga syirik. Melibatkan 2 jenis, iaitu pertama seseorang itu tidak dikatakan masuk ke dalam agama Islam daripada segi perbuatan lagi jika terdapat perkara yang membatalkan kalimah syahadah la ilaha illallah. Ia merujuk kepada orang-orang yang memperakui dan mengamalkan tuntutannya, tetapi dalam masa yang sama mereka melakukan perkara yang membatalkannya. Keduanya, seseorang dikira telah murtad dan keluar daripada agama Islam apabila melakukan perkara yang membatalkan kalimah syahadah la ilaha illallah. Antara perkara lain yang membatalkan kalimah syahadah la ilaha illallah ialah pertamanya kejahilan terhadap kalimah syahadah. Sebab dia tak faham betul-betul. Dia boleh terima Allah sebagai Tuhan, lepas tu dia langgar balik apa yang dia cakap. Orang-orang yang menuturkannya tanpa memahaminya dan mengetahui tidak akan memberi apa-apa manfaat dalam hidupnya. Ini tak jadi apa. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia tak faham. Dia tak faham apa yang dia ucapkan. Muka surat 166. Perkara yang menggugat kalimah syahadah la ilaha illallah. Perkara yang membatalkan 2 kalimah syahadah boleh dilihat di antaranya dalam karya Syekh Sa'id Hawa, iaitu Al-Islam, dan Jabatan Hal Ehwal Kajian Fatwa, Dakwah dan Bimbingan Agama Kerajaan Saudi yang diketuai oleh Syekh beliau sendiri, iaitu Syekh Aziz bin Baz. Ia kemudiannya dimuatkan dalam Risalah Al-Hajj wal Mu'tamir yang diagihkan kepada para jemaah haji. Antaranya ialah dalam risalah tersebut. Siapa-siapa yang ada risalah itu elok baca, dan dah diterjemahkan di dalam bahasa kita perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Kalau tak ada, tuan-tuan kena cari. Tanya Abu Talha, di mana boleh dapat risalah ni? Sangat bagus untuk menjaga keimanan kita, keyakinan kita, keislaman kita supaya tidak terbatal. Bila dah kita masuk Islam, kita kena jaga keislaman kita, kena sayang akidah kita, sayang agama kita. Bila kita dah berwuduk, kita kena jaga diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan wuduk. Bila dah kita sembahyang, kena jaga daripada perkara yang membatalkan sembahyang. Okey tuan-tuan, kalau kita batal wuduk boleh ambil lain, batal sembahyang boleh ambil lain. Tapi kalau syirik kepada Allah, walaupun boleh mengucap, terbatal kita punya amalan. Tak sama batal Islam dengan batal wuduk dan batal sembahyang. Batal wuduk kita ambil yang selesai. Amalan kita tak terbatal. Sembahyang, puasa, zakat, haji, kebaikan, kebajikan tak terbatal. Batal sembahyang, kita sembahyang balik, ibadah-ibadah kita yang lampau tak terbatal. Tetapi kalau kita batal syahadah, segala amalan kita yang terdahulu semua batal. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu dan orang yang terdahulu sebelum daripadamu, iaitu nabi-nabi yang terdahulu, la in asyrakta, sekiranya kamu syirik kepada Allah, la yahbatanna 'amaluka, segala amalan kamu terbatal, dan kamu termasuk daripada kalangan orang yang rugi, masuk neraka di akhirat nanti. Tidak mungkin sekali-kali Nabi syirik. Ini dipanggil fardu takdir. Nabi macam mana Nabi syirik? Dia ada ajak orang supaya jangan ajak orang, larang orang syirik dan ajak orang sembah Allah Ta'ala. Untuk pengajaran kepada umat, kalau kamu syirik kata Allah, segala amalan terbatal. Mustahil Nabi syirik. Ini memberi pengajaran kepada umat Nabi Muhammad, kalau umat Nabi Muhammad syirik, segala amalan terbatal. Berapa puluh tahun kita buat ibadat? Berapa puluh tahun kita buat ibadat dengan sesuatu tindakan, perkataan, perbuatan ataupun i'tiqad yang menyebabkan kita jadi murtad, jadi syirik. Habis segala amalan kebaikan. Saya nak ulang sekali lagi, sebab itu penting kita belajar
Tauhid tiga ni, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, supaya tidak meyakini selain daripada Allah yang boleh memberi kesan, memperkenankan doa, minta sesuatu yang lain daripada Allah. Yang kadang-kadang orang yang mengaji pun buat. Dia tak menganggap itu Tuhan, dia tak Allah, cuma ambil berkat. Dia pun yakin sesuatu yang diminta itu tidak dapat memberi kesan. Kalau gitu kamu minta awak apa? Sesuatu yang lain daripada Allah, dia yakin, dia kata dia tak memberi kesan. Kalau menganggap sesuatu yang lain memberi kesan, memperkenankan, baru syirik. Kami tak yakin pun kubur ke pokok ke wali, tak yakin mereka memberi kesan. Kami yakin Allah. Kalau gitu kenapa minta? Itu isunya. Kenapa tak direct minta kepada Allah? Quran pun kata ada wasilah kan? Dia mau kata balik. Quran pun kata ada wasilah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Quran kata cari wasilah, kamu pandai-pandai direct nak minta dengan Allah. Mengaji tafsir tak tentang ayat ni? Bagaimana di dalam tafsir Jalalain sebut, Ibnu Katsir sebut, Imam Qurtubi sebut macam mana, tafsir Maraghi sebut macam mana. Wasilah di situ perantaraan, melalui wasilah, melalui ibadat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Bukan cari sesuatu makhluk yang lain sebagai perantaraan untuk mendekatkan kita kepada Allah. Kalau gitu termasuk dalam pegangan orang kafir tadi, la na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mereka menjadikan, kami nak jadikan mereka ini supaya mereka dapat mendekatkan kami kepada Allah. Illa linuqarribuna, supaya mereka ini berhala dapat mendekatkan kami kepada Allah. Kami tak yakin dia Tuhan, semua sebagai perantaraan. Sebab tu yang kita kata tak boleh. Yang kedua, tidak memperakui nikmat zahir dan batin adalah kurniaan Allah. Di antaranya perkara yang boleh membatalkan syahadah kita. Yang ketiga, beramal bukan kerana Allah, sedangkan amalan kita mesti kerana Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Yang keempat, memberikan hak secara mutlak kepada yang lain daripada Allah di dalam mengadakan hukum syarak. Ini di antara perkara yang boleh membatalkan syahadah kita. Batal keimanan dan keislaman kita. Perkara yang berkaitan dengan suruhan, larangan, halal dan haram telah pun sedia ada dalam Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Oleh kerana itu, penentuan hukum syarak yang membabitkan isu-isu di atas tidak boleh diubah dan tidak boleh diserahkan kepada manusia dan undang-undang ciptaan mereka. Hal tersebut kerana Allah mewajibkan umat Islam mengikut syariat Islam dan melarang mereka mengikut syariat yang lain daripada syariat Islam. Sebarang hukum yang terkeluar daripada syariat Allah, sebarang hukum yang terkeluar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, sama ada daripada segi prinsip umum maupun roh perundangan Islam, adalah haram kepada umat Islam mengikutnya. Buat undang-undang, peraturan, benda undang-undang tu dah ada dalam Quran. Peraturan tu dah ada dalam Quran, kita buat undang-undang lain, peraturan lain. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad dan utuskan engkau menjalankan satu syariat yang cukup lengkap daripada hukum-hukum agama, maka turutlah syariat itu. Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Selain daripada akidah, benda tu dah jelas, dah terang dalam Quran. Yang keduanya hukum syariat. Hukum syariat itu macam mana? Apa maksud hukum syariat? Hukum syarak. Allah Ta'ala jadikan hukum syariat, diperintahkan supaya kita mengikutinya. Seperti sembahyang, puasa, zakat, haji. Tu orang tahulah, tak boleh tolak. Tak boleh buat sembahyang lain, zakat lain, haji lain. Termasuklah sebahagian daripada hukum syariat undang-undang yang dilaksanakan di dalam sebuah negara.
undang-undang yang dilaksanakan di dalam sesebuah negara dan juga sesebuah negeri mesti mengikut undang-undang Allah. Sebab itu datangnya ayat Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh daripada kalangan seseorang lelaki yang mengaku beriman kepada Allah dan orang perempuan yang mengaku beriman kepada Allah membuat pilihan selain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada pilihan lain. Allah Ta'ala kata hukum ni haram, hukum ni boleh, tak boleh. Dah tetap. Dibuat satu peraturan undang-undang lain pula. Ikut undang-undang manusia. Allah Ta'ala dah tetap. Tak boleh Allah Ta'ala kata. Ini Quran kata, bukan saya sebut. Quran kata. Tak boleh kita cari undang-undang peraturan lain selain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak demi Tuhan engkau, mereka tidak dianggap beriman sebenar-benar beriman wahai Muhammad, sehingga mereka menerima apa yang telah diputuskan oleh engkau. Apa yang hukum-hukum yang Nabi bawa dalam Al-Quran, hukum kisos, hukum hudud, Allah telah sebut dalam Al-Quran. Kita membezakan sembahyang, puasa, zakat, haji. Allah Ta'ala taharah boleh terima. Allah Ta'ala ada tangan sifat boleh terima. Hak ni kita nak tak boleh terima. Kita takut. Kita beriman sebahagian daripada ayat Quran, tolak sebahagian yang lain. Kena terima semua. Udkhulu fi silmil kafah. Mampu tak mampu itu bab yang kedua. Terima dulu, ini hukum Allah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah yang boleh buat hukum syariat? Hukum syariat adalah milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Berapa banyak ayat Quran kalau kita nak baca. Hukum hanyalah milik Allah. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Adakah hukum jahilah yang kamu kehendaki? Hukum siapakah lah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Inna anzalnal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallahu wa la taqulil khainina khasima. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu kepada kamu wahai Muhammad untuk menghukum di antara manusia. Orang mencuri apa hukum dia? Orang zina apa hukum dia? Ada dalam Quran kan? Yang wajib kamu buat. Kalau tak mampu lagi, terima dulu ini hukum Allah. Itulah mari ayat-ayat Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Kadang-kadang boleh jadi kafir, kadang-kadang boleh jadi zalim, kadang-kadang boleh jadi fasik. Banyak ayat Quran berkaitan dengan perundangan. Yang banyak orang Islam sendiri pun tak apa yakin dengan undang-undang Islam. Dia ambil sebahagian daripada hukum, sebahagian daripada syariat, dia tolak hukum yang lain. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Takut tuan-tuan bila kita baca ayat Quran ni. Kita baca ayat Quran untuk kita, bukan untuk orang. Sebab tu Nabi dan para sahabat makin baik. Sebab apa? Bila baca Quran, oh benda ni aku tak buat lagi ni. Oh benda ni aku tak buat lagi. Zaman sekarang bila dia baca Al-Quran, puak ni tak buat ni, individu ni tak buat ni. Sebab tu kita tak jadi baik. Kita tak jadi baik sebab kita baca Quran, ayat ni hentam puak ni, kita kata. Ayat ni hentam individu ni. Kita tak nampak ayat tu hentam kita. Kita sendiri yang baca Quran. Sebab itu dinamakan baca Quran dengan tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Adakah mereka tidak bertadabbur ayat-ayat suci Al-Quran? Baca dengan sekadar nak memperolehi pahala. Bulan puasa ni, Alhamdulillah, tahun ni dah 2 kali dah khatam Quran ni. Duk cerita dengan orang kan. Alhamdulillah, aku 3 kali. Budak tahfiz kata, kami 15 kali khatam Quran. Apa nak heran? Orang tua-tua baru 2 kali, 3 kali dah bising. Kami 15 kali khatam Quran. Dia bagus khatam Quran, baca tu baik, dapat pahala. Bukan sekadar itu tuan-tuan, tetapi perlu yang lebih daripada itu, tadabbur terhadap ayat-ayat Quran yang kita baca. Baru kita boleh berubah. Sebab kita baca, kita rasa
Ayat itu kena atas kepala kita. Yang keempat, memberi hak yang mutlak kepada Allah. Memberi hak secara mutlak kepada yang lain daripada Allah dan mengadakan hukum syarak. Ni yang boleh jadi syirik ni. Boleh jadi murtad. Sebab mengatakan manusia boleh membuat undang-undang dan juga peraturan. Kita tak meletakkan Allah Ta'ala sahaja yang berhak, yang layak membuat peraturan dan undang-undang. Yang keenam, benci kepada Islam sama ada secara keseluruhan ataupun sebahagian daripadanya. Walladzina kafaru fata'asal lahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Maksudnya dan sebaliknya orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah mensia-siakan amal-amal mereka. Berlakunya yang demikian kerana sesungguhnya mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah mengenai ajaran tauhid dan hukum hakam syarak yang diterangkan di dalam Al-Quran, dan Allah menggugurkan amal-amal mereka. Benci kepada sebahagian hukum atau kesemuanya. Ini sebahagian daripada perkara yang boleh membatalkan amalan kita. Sebab apa amalan itu batal? Kerana syirik. Kerana telah terkeluar daripada agama Islam. Yang ketujuh, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Benda halal kita kata haram, benda tu halal tu ada dalam Quran. Halal pun ada dalam Quran. Benda haram, halal kita kata haram, haram kita kata halal. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal termasuk di dalam perkara yang membatalkan syahadah, kerana meminda dan mencanggahi hukum Allah. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala memberi amaran kepada umat Islam tidak terlibat dalam perkara yang disebut di atas. Jangan kita terlibat di dalam menghalalkan benda haram. Benda haram pula kita kata halalkan. Benda halal kita kata haram, benda haram kita kata halal. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kazib hadha halalun wa hadha haramun litaftaruna 'ala Allahil kazib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kaziba la yuflihun. Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Ini halal dan ini haram, untuk mengadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak berjaya. Hak tipu Allah Ta'ala ni, taubat dia tak akan menang. Sebab bukan dia tipu manusia, dia tipu Allah. Yang ke-8, tidak beriman dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Benda tu terang kan dalam Quran hadis kita, dia tolak. Dia tolak itu bukan maksud dia tidak berpegang terhadap sesuatu hukum yang mempunyai perbezaan pendapat. Ini ayat itu sendiri, dasar hukum itu sendiri dia tolak. Contohnya kita kata, Allah Ta'ala kata apa dia? Termasuk di dalam perkara yang membatalkan sembahyang, aula mastumun nisa kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-qa'am wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw ja'a minkumul gha'ita aw lamastumun nisaa. Dia tak terima hukum sentuh orang perempuan ni batal. Satu pendapat daripada kalangan ulama, sentuh batal, tak berlapik kan. Yang sah dia kahwin lah, yang ajnabiyah. Dia tak terima hukum tu batal. Hak ni pula kata batal, pendapat yang kedua kata batal. Golongan pertama pula tak terima. Yang tu dia bukan dia tolak ayat Quran, dia tolak masalah ijtihad. Sebab ini ada ruang ulama ijtihad kan. Mazhab Syafi'i kata batal, mazhab Hanafi kata tak batal, mazhab Imam Malik sentuh dengan syahwat baru batal. Tu benda dia tolak khilaf ulama tak apa. Tapi jangan tolak dasar asas Al-Quran itu sendiri ditolak. Memberi walak kepada orang kafir dan munafik. Orang-orang Islam tidak boleh meredai kepimpinan orang kafir, meskipun dibenarkan berbuat demikian dalam situasi takut dan bimbang, iaitu apabila orang kafir menguasai negara Islam. Kalau takut, kalau tak sokong kafir, kena bunuh, kena sembelih, kena penjara, kena tangkap. Itu tak apa. Selagi mana dalam keadaan aman, bacalah Quran. Selagi mana kita berada di dalam keadaan tidak diganggu, macam dalam situasi dalam negara kita ini, bukan di dalam situasi peperangan. Sekali-kali tidak layak, tidak boleh kita melantik orang kafir sebagai pemimpin negara. Siapa kata? Ustaz Gharazi. Quran kata. Cuba tengok. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wa ila Allahil masir.
Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Kalau ada orang beriman, kenapa nak ambil orang kafir? Kalau orang beriman tu tak sembahyang, fasik, ambil juga orang beriman tu daripada kafir. Kafir dah tak percaya, kafir dah tolak. Hak beriman ni walaupun dia salah, dia terima lagi. Dan sesiapa melakukan larangan yang demikian, maka tiadalah yang mendapat perlindungan daripada Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti. Kalau takut bahaya baru boleh sokong. Kalau tak takut bahaya, jangan sokong daripada pihak yang kafir itu. Dan Allah memerintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya. Ingat siksaan Allah menyiksa kamu, dan kepada Allah jualah tempat kembali. Ada orang kata, jadi kita tengok ayat Quran kita tengok Quran kata pula. Orang kata banyak. Orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Ini biasanya orang melibatkan kempen-kempen dalam pilihan raya lah. Sebab tu kena tengok Quran, tuan-tuan. Dia ikut sentimen semangat parti, perkauman, puak. Tengok Quran. Orang sunnah ni kena banyak kuat berpegang dengan Quran. Orang kata orang kafir yang adil lebih baik daripada orang Islam yang zalim. Pernah dengar tak? Saya pun dengar terkejut orang cakap macam tu. Kadang-kadang orang agama sendiri. Sedang Quran kata wal kafiruna humuz zalimun. Kafir dah tentu zalim. Nak lawan Allah ke? Saya ni bukan fanatik kepada mana-mana kumpulan, mana-mana individu, mana-mana golongan, tidak. Tapi saya nak bercakap berdasar Quran. Kalau orang tak boleh terima tu pulang. Ini Quran kata macam tu. Wal kafiruna humuz zalimun. Kafir dah tentu zalim. Ada pula dia pandai-pandai bahagikan kafir yang adil lebih baik daripada orang Islam yang zalim. Daripada syariat mana ni? Ayat mana yang sebut macam tu? Ada tak ayat Quran sebut macam tu? Ada hadis tak? Kalau tak ada, jangan buat andaian, tuan-tuan. Quran macam mana nak jawab di hadapan Allah? Pandai-pandai kita buat pembahagian macam tu. Quran kata daripada zaman dulu lagi kafir ni sampai kiamat mereka zalim. Sebab tu marinya ayat Quran cukup banyak. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak redha Yahudi dan Nasrani kepada agama kamu kecuali kamu mengikut mereka. Saya belajar tafsir dulu dengan Maulana Zarwali, mufti Syekhul Tafsir wal Quran, Tafsir wal Hadis. Dia sebut al-kufru millatun wahidah. Kafir ni satu je, tuan-tuan. Kafir Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu sama je. Zalim tetap zalim. Macam mana kita membahagikan pula? Di tafsir mana yang kita baca? Kitab mana yang kita baca? Boleh membahagikan macam tu. Kafir ni dia tetap zalim. Banyak ayat Quran larang. Kita pandai bagi-bagi pula. Itu namanya mendahulukan akal daripada nafs. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ila Allahil masir. Maksudnya, janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan larangan yang demikian, maka tidaklah yang mendapat perlindungan daripada Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti daripada pihak mereka yang kafir itu. Dan Allah memerintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya menyiksa kamu, dan kepada Allah jualah tempat kembali. Yang ke-10, melakukan ibadah ataupun upacara ibadah yang lain daripada Islam yang tidak boleh ditakwilkan. Ini maknanya ibadah ni yang tidak ada takwilan. Misalnya rokok dan sujud kepada yang lain daripada Allah, ataupun melakukan memuji atau melakukan pemujaan ataupun penyembahan seperti mana yang dilakukan oleh orang kafir ataupun bukan Islam. Hal tersebut kerana bertentangan dengan firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah,
Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan, dan aku di antara seluruh umatku adalah orang Islam yang awal, pertama yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahnya. Yang ke-11, mengkafirkan orang-orang Islam yang tidak mengkafirkan. Dan tidak mengkafirkan orang kafir. Orang Islam dikafirkan, orang kafir dia tak kata kafir pula. Orang Islam dia katakan kafir. Orang kafir dia kata tak kata kafir pula. Dia jadi terbalik. Orang panggil apa? Terbalik kok. Patutnya orang kafir kita kata kafir, orang Islam kita kata Islam, walaupun berbeza dengan kita. Yang ke-12, mensyirikkan Allah dengan sesuatu ibadah, maka dia sembah selain daripada Allah. Yang ke-13, menjadikan sesuatu sebagai perantaraan antara diri seseorang, menjadikan sebagai perantaraan antara diri seseorang dengan Allah, dan berdoa meminta syafaat serta bertawakal kepada perantaraan tersebut merupakan perkara yang batalkan Islam atau kalimah syahadah yang diucapkannya berdasarkan ijma' ulama. Nampak? Berdoa kepada selain daripada Allah, menganggap selain daripada Allah itulah yang boleh memberi bekas. Memberi bekas apa maksud? Ini istilah dalam kitab Tauhid. Memberi bekas maknanya memberi kesan. Orang lain boleh memberi kesan terhadap permintaan dia, bukan Allah. Yang ke-14, mengiktikadkan petunjuk yang lain daripada petunjuk Nabi Muhammad yang lebih sempurna. Duk berasa hak lain daripada Nabi lebih baik. Petunjuk yang dibawa oleh Nabi ni tak okey lagi. Apa yang dibawa oleh individu lain, puak lain, golongan lain lebih baik. Ini pun boleh jadi murtad. Sebab wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattaba' ghaira sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Menentang apa yang disampaikan oleh Nabi dan menganggap petunjuk lain lebih baik daripada petunjuk Nabi. Yang ke-15, membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah. Zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Berlakunya yang demikian kerana sesungguhnya mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah mengenai ajaran tauhid dan hukum syarak yang diterangkan di dalam Al-Quran. Lalu Allah menggugurkan amalan-amalan mereka. Yang ke-16, mempersendakan suatu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, mempermainkan. Yang ke-17, membantu dan menolong orang-orang musyrikin bagi menentang orang Islam. Wah, ini pun tak boleh. Membantu dan menolong orang-orang musyrikin bagi menentang orang-orang Islam, menjadi orang-orang yang berbuat demikian sebagai kafir. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat, kerana sesungguhnya mereka menjadi teman rapat kepada setengah yang lain. Dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapat, maka sesungguhnya ialah daripada golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim. Yang ke-18, mengiktikad sebahagian daripada manusia boleh tidak mengikut syariat Nabi. Ada orang yang boleh terlepas daripada syariat Nabi, boleh terkeluar daripada syariat. Dia ada satu syariat lain pula. Hadut berlaku saya dua orang ni lah, golongan-golongan batini kan, makrifat. Tuan-tuan tengok bukan ada asas pengajian apa pun, dia pandai-pandai mentafsirkan ayat Quran. Ada syariat lain pula, ada satu individu tu, hak sebut Muhammad tu Muhammad mana? Dia ada dua Muhammad, Muhammad awal, Muhammad akhir. Dia pula pandai-pandai orang macam tu. Sedangkan Al-Quran awal akhir itulah Muhammad SAW. Wa khatamun anbiya'i wal mursalin. Ada seorang mangkuk tu, dia kata Muhammad mana dia tak cuba bagi tahu. La ilaha illallah, mangkuk ni memang mangkuk, dia bukan cawan ni, dia mangkuk. Dia boleh kemukakan soalan menyebabkan orang tercengang. Tercengang tu sebab tak reti, sebab tak mengaji. Muhammad mana dia kata? Muhammad zahir kan Muhammad batin. Bila dia tanya macam tu, orang tu hebat betul dia ni. Dia tak terima Muhammad itu sebagai Rasulullah. Dia confuse pula Muhammad mana.
Ni jenis makrifat, jenis batin ni mengaruk ni tuan-tuan. Sebab tu kena jelas masalah akidah ni. Akidah ni benda fakta, benda hujah, benda dalil. Benda tu dah termaktub dalam Quran sebagaimana peringkat awal yang saya sebutkan tadi. Kalau tak mengaji akidah dengan betul, akidah berdasarkan Quran hadis ni jadinya. Yang pelik ni tak kena tangkap pula. Orang nak mengajar akidah Quran hadis ni nak kena tangkap. Majlis-majlis nak dibatalkan, saya pun pelik juga. Jadi heran hak mengajar akidah Quran hadis ni salah, Wahabi sesat. Ni hujung-hujung tak apa aku nak tangkap pun dah nak habis lah. Tapi esok ada lagi. Jadi pelik sekarang ni. Dia menolak Muhammad sebagai rasul yang diutuskan oleh Allah. Ini salah satu perkara yang boleh membatalkan syahadah. Kewajipan mengasihi Nabi. Ni kita wajib mengasihi Nabi SAW. Kerana apa tuan-tuan? Mengasihi Nabi selepas mengasihi Allah adalah merupakan ciri ataupun sifat seseorang yang memiliki kemanisan iman dalam hati. Harga gula sekarang ni saya nak tanya tuan-tuan, sekilo berapa harga? Ujung-ujung ni saya tanya soalan kepada tuan-tuan. Sekilo berapa harga sekarang ni? Saya tak tahu harga yang terkini. Tak pernah beli gula. Nak makan free, minum free. Sini mana tahu? Berapa sekilo gula harga sekarang? RM2? RM3, okey. Isunya, gula itu kalau tidak ada rasa manisnya, orang beli tak? Taubat orang tak beli. Begitu juga garam, mesti dia ada rasa masinnya. Iman yang bernilai, dia kena ada rasa kemanisannya. Bagaimana ciri ataupun sifat seseorang yang memiliki kemanisan iman? Salasun. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara. Nabi SAW bersabda, siapa-siapa yang ada 3 perkara ni, dia telah memiliki kemanisan iman. Yang pertama, dia mengasihi Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Yang keduanya, dia tidak mencintai seseorang melainkan kerana Allah. Yang ketiganya, dia takut jadi kafir, jadi murtad. Ini sebagaimana dia takut dia dicampurkan ke dalam neraka. 3 ni. Ada tak dalam diri kita 3 perkara yang disebutkan tadi? Sayang kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Hadirin sekalian, kenapa kita nak kena sayang kepada Allah? Kita sayang kepada kedua ibu bapa kita. Sebab apa? Kita lahir-lahir dia, kita tengok ibu bapa kita ni, dia mengasuh kita, memenuhi keperluan kita, tuntutan kita, memenuhi hajat kita, memberi kasih sayang kepada kita. Sebab tu kita sayang kepada ibu bapa kita. Betul tak? Ibu bapa kita siapa bagi jadi? Kita sayang kepada ketua kita, sentiasa ambil berat tentang kita. Ketua kita siapa bagi jadi? Kita sayang kepada anak kita kerana sebagai penyejuk mata hati, sebagai penghibur di dalam rumah kita. Anak kita siapa bagi jadi? Akhirnya bila kita sayang sesuatu yang disebutkan tadi, semua tu siapa yang buat? Allah. Bila kita Allah Ta'ala lebih perlu kita sayang, lebih daripada isteri kita, kepada suami kita, anak kita, ketua kita, ibu bapa kita, kena letak Allah Ta'ala lebih atas. Sebab setiap benda yang kita sayang, semuanya Allah Ta'ala bagi jadi. Kalau Allah Ta'ala tak buat mereka, macam mana mereka boleh wujud? Bagaimana kita nak melahirkan sayang kita kepada mereka? Berpunca daripada Allah. Sebab itu kena meletakkan sayang Allah dan juga Rasul itu lebih daripada segala-galanya. Dan di dalam hadis Nabi kan, Nabi SAW menyebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, di dalam Kitabul Iman, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia meletakkan aku paling dia sayang lebih daripada ayahnya, lebih daripada anaknya dan seluruh manusia. Kalau tak letak Nabi paling dia sayang, maka dia tidak ada kemanisan iman. Dan iman dia tidak sempurna pun. Sebab itu diletakkan kewajipan mengasihi Nabi SAW.
Yang berikutnya 188. Perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Perkara-perkara yang membatalkan keimanan terhadap Nabi SAW melibatkan dua bahagian, iaitu pertamanya mencela kepribadian baginda, hina Nabi, kutuk Nabi. Keduanya mencela apa yang dibawa oleh baginda yang jelas, termasuk ke dalam perkara yang jelas diketahui umum di dalam agama. Apa yang Nabi bawa ni yang disebut sebagai ma'ulima minad-din bid-darurah ataupun al-ma'lum minad-din bid-darurah. Jelas tu Nabi bawa, tiba-tiba kita tolak. Cuma saya nak sebut di sini, kadang-kadang orang tak tolak, tapi mungkin dia jahil kan. Ataupun dia tak suka dengar perkataan sunnah. Sikit-sikit sunnah, perkampungan sunnah. Apa dia? Tak boleh sebut lagu tu. Sebab ini dia melibatkan Nabi. Walaupun kita nak marah, itu individu bukan Nabi, individu lain daripada Nabi. Tapi tak elok kita sebut macam tu. Sunnah macam dia sangat ikut sunnah Nabi, orang lain tak. Tak boleh, sebab ini berkaitan dengan Nabi. Kamu nak buat lawak kan, kamu nak marah tak sesuai. Sesuatu yang berkaitan dengan Nabi tidak sesuai, kita buat lawak. Dia boleh menampakkan, memberi gambaran kita menghina Nabi, tidak suka kepada apa yang Nabi bawa. Walaupun di dalam hati seseorang mungkin dia hak Nabi tu dia tak ada kaitan. Dia kata, ni pok-pok ni. Yang duk istihar dia ni nak ikut Nabi, sunnah Nabi. Sepatutnya kalau kita tak mampu buat sesuatu yang diamalkan oleh Nabi, orang lain mampu buat, kita kena sokong. Bukan kita benci. Orang ni tak apalah, dia mengaku saja nak ikut Nabi, dia pun tak apa ikut. Aku tak apa, aku nak lawan. Aku nak ikut banyak lagi apa yang dia buat. Dia kena ada persaingan macam tu. Golongan ini nak mengaku nak ikut sunnah Nabi, itibau sunnah. Nak ikut salah, konon-kononnya salah sangatlah tu. Bukan salafi, salah pi dia kata. Banyak kita dengar kan, salah pi. Tak apa, dia kata macam tu, sekurang-kurangnya dia berusaha untuk mengikut apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi kita tak perlu marah, tak boleh benci golongan ini. Kalau ada kelemahan, dibaiki. Dan kita pula buatlah sebagaimana yang kita faham. Contohnya kalau kita kata dia ni tak apa nak ikut, kumpulan ni tak apa nak ikut Nabi, aku nak ikut Nabi, hak dia dakwah tu tak betul, tak apalah, kita buatlah. Tapi bukan melahirkan kebencian kepada pecinta-pecinta sunnah. Ini banyak berlaku di dalam masyarakat. Perkara-perkara yang membatalkan syahadah tadi, perkara yang membatalkan keimanan terhadap Nabi SAW melibatkan dua bahagian, iaitu pertamanya mencela kepribadian baginda SAW, keduanya mencela apa yang dibawa oleh baginda. Yang jelas termasuk di dalam perkara yang diketahui umum di dalam agama. Misalnya mengingkari atau memandang rendah terhadapnya. Terhadap kepribadian Nabi ini dipandang rendah, dipandang hina. Ini termasuklah menisbahkan kepada Rasulullah sesuatu yang bertentangan dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat manusia. Oleh kerana itu, orang-orang yang mengingkari kebenaran Rasulullah SAW, keamanahannya, Nabi ini amanah, penjagaan kehormatan dirinya, kebaikan akal fikirannya dan lain-lain, menjadi kufur. Begitu juga menjadi kufur orang-orang yang mencaci, mengaitkan kekurangan pada diri baginda, keturunan, agama, sifat, mempersendakan baginda ataupun seumpamanya. Begitu juga dengan orang-orang yang melaknat baginda, mendoakan keburukan, mengharapkan kemudaratan menimpa baginda, menisbahkan sesuatu yang tidak layak kepada tujuan dengan tujuan mencela, mengeluarkan kata-kata mungkar, menipu dan membohong di atas nama baginda. Orang duk kata Rasulullah ni tak adil di dalam poligami kan. Itu pun tak boleh tau. Dia tak suka poligami, itu isu lain. Tapi mengaitkan Nabi tak boleh. Perkara-perkara yang membatalkan tauhid uluhiyah 190. Antaranya ialah tidak mengesakan Allah. Sepatutnya Allah perlu diesakan. Menganggap tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dalam ibadah dan syiar, iaitu melakukan ibadah bukan kerana Allah, seperti solat, rokok, sujud, puasa, tawas, sembelihan, nazar, khusyuk, dan juga merendahkan diri kepada yang lain daripada Allah. Begitu juga dengan berdoa kepada yang lain bersama-sama dengan berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala boleh minta, makhluk lain boleh minta. Doa kepada Allah memohon pertolongan, istighasah dengan yang lain daripada Allah bagi mendapatkan kebaikan ataupun membendung kemudaratan. Begitu juga dengan bertawakal, meminta perlindungan, meletakkan rasa takut, ketundukan ataupun mendekatkan diri kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa bentuk amalan ibadah
ataupun mentaati yang lain daripada Allah dengan ketaatan yang bersifat mutlak. Istighasah, minta tolong. Jadi adalah individu sebut minta tolong. Kalau tak boleh minta tolong kepada wali, kepada kubur, syirik. Nanti kita minta tolong kat Cina. Kita minta tolong kat Cina, okey, tolong baiki kereta saya, syirik dia kata. Sebab apa minta tolong kat orang? Orang atap rumah kita bocor, kita minta tolonglah, tolong baiki atap rumah saya ni. Syirik lah sebab minta tolong kat orang. Tuan-tuan tahu tak siapa yang sebut ni? Individu yang sebut ni. Kenal tak? Tak payah sebut nama. Kenal tak dia ni? Dia kata kalau kata syirik minta kat Tok Wali, kat kubur, kita minta tolong kat Cina, baiki kereta, syirik. Minta tolong orang baiki rumah kita, syirik. Saya minta tolong siapa tadi, orang ambil air kopi, syirik. Sebab sepatutnya minta kat Allah Ta'ala bagi kopi. Kenapa minta kat orang? Apa benda masalah di sini? Dia tak faham. Masalah isti'anah, isti'adzah, iftighasah dan juga doa. Dan juga ta'awuz. Ta'awuz minta tolong kepada Allah daripada makhluk yang nak merosakkan kita. Ta'awuz. Doa hanya mutlak kepada Allah. Minta-minta tu duduk dalam kategori mana? Ta'awuz ke? Isti'anah ke? Istighasah ke? Ataupun duduk dalam doa? Dia pukul, minta ni semua dengan makna doa. Kalau isti'anah pertolongan, itu kita minta kepada manusia. Minta tolong buat jahit baju, minta tolong bawa sesuatu. Itu minta tolong bukan dalam bentuk doa. Kalau istighasah yang disebut dalam kitab kita ini, ketika berada di dalam kesulitan, di dalam keadaan kepayahan, ketika terdesak, kita minta tolong kat siapa? Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Surah Al-Anfal. Sekiranya kamu beristighasah kepada Tuhan kamu. Istighasah di sini dengan maksud berdoa. Bila kita berada di dalam sesuatu kesulitan, fastajaba lakum. Allah Ta'ala akan memperkenankan doa kamu. Jadi kalau minta tolong dalam bentuk doa, pada wali tak boleh, kepada kubur tak boleh. Sebab itu minta tolong dengan maksud bukan isti'anah. Minta tolong dengan makna doa. Kita minta dia memperkenankan hajat kita. Kalau kita minta tolong kat orang bukan Islam baiki kereta, bukan kita dalam bentuk kita berdoa, wahai Toki, datangkanlah rumah aku, baiki kereta aku, rosak payah pancak ni. Kita tak buat macam tu, minta tolong dengan makna isti'anah, pertolongan biasa. Yang tu pun tak faham, macam mana nak cerita? Nak cerita bab minta. Jadi orang kata logik juga, kita pergi hospital supaya doktor minta tolong doktor rawat kita. Syirik dia kata kalau macam tu. Menunjukkan peringkat awal mengaji akidah tak faham. Peringkat awal lagi mengaji akidah tak faham, sekarang ni boleh kencing orang. Boleh cerita maklumat-maklumat yang salah, bebas bercakap. Tak ada sebarang tindakan. Peringkat awal belajar bab akidah ni tak faham dah. Dia tak boleh beza minta dengan makna doa, minta dengan makna pertolongan biasa. Wah, berat nak kata faham Quran akidah melalui Quran hadis, confirm lagi tak faham. Bab masalah ni pun dia tak faham. Jadi itu maksudnya istighasah. Tidak, yang B mengesahkan Allah dalam walak dan kasih sayang. Maksudnya kita letak Allah Ta'ala yang berhak kita memberi kewalakan, bukan kepada manusia. Dengan lain perkataan mencintai sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada dengan mencintai Allah, mengagungkan yang lain daripada Allah, sama ada dengan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa mengira benda yang diagungkan. Ia merupakan malaikat, nabi, wali, kubur, batu, pokok-pokok. Doa kau pokok, tapi jangan yakin kepada pokok tu memberi kesan. Dia hanya ambil berkat pokok. Nampak? Tidak mengesahkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hukuman dan perundangan. Tak boleh terima undang-undang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesimpulan. Antara perkara yang boleh membatalkan kalimah syahadah ialah mengiktikadkan petunjuk yang lain daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW lebih sempurna, ataupun hukum ciptaan manusia lebih baik daripada hukum yang dibawa oleh Nabi SAW. Menatijahkan, maknanya menghasilkan batal Islam seseorang. Misalnya mengiktikadkan hukum Taghut, orang-orang yang melampaui batas,
ataupun hukum ciptaan manusia lebih baik daripada hukum yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang kita sebutkan tadi. Yang dia kata, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ini semua ayat-ayat sungguh menolak hukum taghut. Hukum taghut ini maknanya hukum yang dibuat oleh manusia. Kena terima hukum Nabi. Dalam ayat yang lain di dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran tu? Kalau kita tengok Quran Saudi itu di sebelah kiri. Sebelum ayat ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Mana pelajar tahfiz ni? Tak mari ayat tu, tak mari. Atas ayat tu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Atas tu ayat apa tu? Cuba baca kepala sikit. Ni pelajar tahfiz ni. Nak kena cari juga. Alam tara ila alladhina yaz'umu annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Wahai Muhammad, adakah kamu tidak melihat orang-orang yang menyangka beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Tetapi yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Mereka nak berhukum dengan hukum taghut. Maknanya tak nak ikut hukum Allah Ta'ala. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Dan berkehendaki oleh syaitan menjauhkan mereka daripada kamu dengan sejauh-jauhnya. Wa yuridu syaitanu an yudillahum. Dan berkehendaki oleh syaitan untuk menyesatkan mereka dhalalan ba'ida, kesesatan yang sangat jauh. Maknanya kalau kita tak berhukum dengan hukum Allah, kita terima hukum taghut, hukum manusia, perundangan lorek, orang putih, penjajah, boleh jadi membawa kepada kesesatan. Tak mengiktiraf hukum Allah dalam Al-Quran dan hukum yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebab tu dia kata di sini, di antara perkara yang boleh membatalkan kalimah syahadah ialah mengiktikadkan petunjuk daripada Nabi, kan? Misalnya mengiktikadkan hukum taghut, orang yang melampaui batas, atau hukum ciptaan manusia lebih baik daripada hukum Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan mengiktikadkan peraturan-peraturan dan undang-undang ciptaan manusia lebih utama daripada syariat Islam dan sistem Islam tidak sesuai dipraktikkan di abad ke-20 ini. Ataupun menganggap Islam merupakan punca dan sebab kepada kemunduran umat Islam, atau mengiktikadkan ajaran Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya sahaja tanpa melibatkan urusan lain. Ni agama ni kita dengan Tuhannya, perundangan, hukum hakam, bab negara, bab politik ni, hak tu bab orang putih, serah pada itu bab dunia, bukan diajar oleh Allah dan juga Rasul. Hak tu tak diambil berat. Tak penting siapa-siapa nak mentah dengan hukum apa. Hukum penjajah ke hukum Allah Ta'ala, yang tu tak penting. Tak boleh. Mesti meletakkan hukum Allah Ta'ala dilaksanakan di dalam sebuah pemerintahan. Begitu juga perbuatan menganggap melaksanakan hukum Allah berbentuk potong tangan, mencuri ataupun rejam ke atas orang yang berzina, yang telah kahwin, tidak sesuai lagi pada zaman ini. Potong tangan orang mencuri tak sesuai. Besok orang Islam nak kerja apa? Semua kena potong tangan. Batu-batu di jalan tu habis, jalan raya semua orang bongkar, kan? Nak ambil batu, nak rejam orang. Mundur jadi Islam. Ada tak orang cakap macam tu? Esok orang Islam ni nak kerja macam mana? Dua-dua tangan kau potong. Lama. Harap macam tu. Hak dulu tak apalah, kata-kata semoga Allah Ta'ala beri kemaafan. Hak sekarang ni jangan macam tu. Sebab apa, ini hukum Allah. Kita kena faham. 10 tahun Rasulullah merintah, tak sampai 10 orang pun kena potong tangan. Hak kena sebab pun tak kena 10 orang. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, hukum itu dalam surah An-Nur dilaksanakan di halayak ramai. Seorang saja kena potong tangan, berjuta orang tak berani mencuri.
Seorang kena sebat kerana berzina, berjuta orang tak berani berzina. Sebab tu dia halayak ramai. Arti sekarang ni dia, orang kata tak sesuai, ketinggalan zaman. Itu pemikiran penjajah. Pemikiran orang Islam tak boleh macam tu. Mesti hukum Allah yang terbaik. Inil hukmu illa lillah. Hukum yang terbaik adalah hukum Allah. Begitu juga mengiktikadkan seorang boleh beramal dengan hukum hakam yang lain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala dalam muamalat syariat, hukum hudud dan lain-lain. Dia sebut hudud ni. Meskipun tidak mengiktikadkan hukum-hukum tersebut lebih baik daripada syariat Islam. Hal tersebut kerana dengan perbuatan demikian dia telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ijma'. Sedangkan sesiapa yang menghalalkan apa yang telah diketahui umum umat Islam tentang pengharamannya seperti zina, arak, riba dan berhukum dengan sesuatu yang lain daripada syariat Allah Subhanahu wa taala menjadi kafir dengan ijma' orang-orang Islam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.